Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakan-rakan sekalian. Hari ini sekali lagi sementara 15 minit antara 10 ke 15 minit ni sementara menunggu waktu maghrib, saya kongsikan sedikit kepada kawan-kawan yang mungkin sedang duduk-duduk berehat, dah bersedia untuk maghrib. Ini adalah salah satu lagi contoh buku yang kita boleh dapatkan satu inspirasi. Jadi rakan-rakan, kalau nak beli buku boleh juga semak dekat Scholastic. Mereka pun ada website, dan sebelum ni saya beli buku ni khusus saya beli buku ni khusus semasa saya berada di Singapura. Buku ni dah lama saya beli sebab dia menjadi salah satu inspirasi. Tajuk dia What Salamah Didn't Know, written by Sharon Ismail, illustrated by Khairuddin Saharom. Sharon Ismail merupakan salah seorang penulis di Singapura. Ni ada lagi buku ni. Ni harga Sing dollar. Jadi masa beli tu memang saya ada keperluan khusus yang saya nampak sangat menarik buku ni. Buku ni menceritakan tentang Salamah. Buku ni sesuai dibaca oleh anak-anak yang dah masuk darjah 1. Tapi kalau tanya saya, mungkin buku ni lebih sesuai kepada anak-anak yang berumur sekitar 10 tahun ke atas lah. 10 tahun ke atas sesuai baca buku ni untuk memahami perbezaan latar belakang. Sebenarnya dia menceritakan Salamah. Salamah ni, this girl yang dalam ilustrasi buku ni, dia diceritakan dalam senario Singapura. Dalam senario Singapura, What Salamah Didn't Know, written by Sharon Ismail, illustrated by Khairuddin Saharom. Jadi buku ni dia lebih sesuai untuk anak-anak yang berumur 10 tahun ke atas lah. Macam teks dia pun dah bukan untuk kanak-kanak 4-5 tahun, dia lain. Jadi khusus memang buku ni ditulis, ialah penulisnya letakkan for Salamah, Mak and Bak and our little ones. Jadi sebenarnya buku ni dia ada ilustrasi dan kemudian ada teks. Jadi teks dia agak banyak macam ni. Teks dia agak banyak. Yang itu yang saya maksudkan, dia lebih sesuai kepada anak-anak kita yang dah berumur 10 tahun ke atas lah. Tapi kalau ada 7-8 tahun yang boleh membaca, dia lagi sesuai. Jadi ilustrasinya ringkas sahaja. Dia menceritakan tentang Salamah. Di mana senarionya, satu masa dahulu senarionya ada sepasang suami isteri yang menerima seorang bayi perempuan yang dinamakan sebagai Salamah. Dan waktu itu sepasang suami isteri ni memang dah ada anak. Dia ada 2 orang anak. So basically family yang besar. Dia ada mak, bak, dia panggil mak, dia panggil ayah dia bak. Dan kemudian sebenarnya mak dan bak dia dah ada anak dah. Dia ada Dolah, ada Mudah, dan kemudian Salamah ni tadi sebenarnya anak angkat, dan juga kemudian datang Osman, Rapiah dan Ali. Sebenarnya anak angkat ni semua anak sebenar mak dan pak adalah Dolah dan Munah. Jadi ceritanya dia menceritakan kisah bagaimana Salamah membesar dengan penuh kasih sayang, dengan kasih sayang adik-beradik semua, dengan keadaan yang gembira, tinggal tak ada masalah. Sehinggalah pada suatu hari apabila Salamah perlu mendaftar di sekolah, menggunakan surat beranak, nak buat IC ke macam mana tu, dan ayahnya sendiri datang bagi dokumen dekat cikgu, the birth certificate. Jadi dah pesan kat cikgu, kalau dah sudah nanti saya ambil. Tapi cikgu dia lupa dan cikgu dia bagi terus salinan surat beranak tu untuk IC collection itu kepada Salamah. Jadi Salamah nampak bahawa dalam birth certificate tu nama yang tertulis adalah nama orang lain. Nama orang lain, dan namanya adalah Teo Chiu. Jadi bila Salamah nampak tu, dia jadi sangat sedih. Bila dia balik tu, dia sangat sedih. Jadi ini menceritakan bagaimana kisah gadis ni, Salamah ni, anak remaja ni, bagaimana dia ada konflik dalam jiwa dia, dalam keadaan dia marah, dia sedih, dan pada masa yang sama dia bersyukur. Jadi ada beberapa keadaan konflik yang berlaku, sehingga kan Salamah rasa macam ditipu, rasa tersinggung akibat daripada mak dan bak yang tidak memberitahu perkara sebenar, siapa sebenarnya dia. Dan sehinggalah dia ceritakan dalam ni, sehinggalah bagaimana Salamah melalui emosinya tu sendiri, dia dengan bantuan kakaknya tadi. Ini adalah satu ayat yang sangat menarik.
Ya. Munah ni Munah dan Daud kan. Jadi Munah ni kakaknya. Munah felt sorry for Salamah and the secrets leaked out little by little. Dola and I are Mak and Bak's real children. You are not. I don't know where Bak found you, but you are all my siblings, my adik. Ayat ni bila datang kalau kita betul-betul baca kita dapat rasakan bagaimana Munah sebagai kakak kepada adik-adik angkat yang ramai tadi tu, dia tetap menganggap kesemuanya macam adik dia betul. Jadi apabila dia menjawab macam itu, ditanya oleh Salamah, maka Salamah dapat mengatasi emosinya dan Salamah mempelajari satu pelajaran dalam hidup yang sangat bermakna. Jadi di sini diletakkan Salamah learned that Mak and Bak love children very much. They love children so much that after their own 2 children were born, they opened their hearts and home to other children. Ini antara kisah yang dan senario yang berlaku pada waktu itu, dan dia sangat menyentuh hati. Antara sebab saya beli buku ini kerana konten dan intipatinya, maksudnya aspirasi di belakangnya itu bagaimana sepasang suami isteri dah ada anak sendiri tapi masih lagi ambil lagi anak angkat yang lain dari pelbagai bangsa. Jadi kalau ingat tadi kan, kalau ingat tadi macam Rapiah, macam siapa nama Osman, mereka dikatakan dari Sabah. Kalau saya boleh kembali kat sini dia ada Ali, Rapiah dan Osman ni katanya adik-beradik yang memang datang dari Sabah. Dia ambil jadi anak angkat. Jadi macam Salamah pun sama, tetapi cerita dia lain lah kerana dia diserahkan oleh ibu bapa kandungnya kepada Mak and Bak. Jadi kena baca penuh lah cerita ni sebab saya buat summary saja. Jadi bila baca penuh ni akan nampak bahawa Rapiah tu Chinese baby juga. Ali dan Osman yang brothers. Ali dan Osman yang adik-beradik. Jadi kisahnya bagaimana sepasang suami isteri dan kemudian mengambil beberapa orang anak angkat dan dijadikan, dibela, dipersekolahkan, diberikan nama yang baik dan semuanya duduk dalam sebuah keluarga yang beragama Islam dengan didikan yang diberi. Jadi nama beliau pun dah jadi Salamah. Jadi sampai akhir sekali between them they were Malay, Chinese and Indian all mixed into one. They were family. Ini antara akhir sekali apabila Salamah dapat mengharungi emosinya sendiri, dapat melihat apa yang benar di sebalik itu, maka beliau dapat meneruskan kehidupannya dengan baik. Jadi di belakang ni memang ada ada maklumat-maklumat. Teochew Chinese Dialect Group. Okey, bukan nama dia memang Salamah terus Okey, jadi ini adalah gambar penulis Sharon. Saya tak ingat tapi saya pernah jumpa semasa Asia AFCC Asian Festival Children's yang berlangsung di Singapura. Saya tak ingat ini tahun berapa, tetapi saya ingat saya sekitar tahun 2013. Jadi waktu itu pergi ke Children's Festival itu dan ada jualan buku lah macam biasa kan, ada banyak jualan buku. Jadi buku ini sangat menarik hati saya. Sebab dia menceritakan tajuk dia memang simple lah, What Salamah Didn't Know. Ilustrasi dia pun biasa-biasa saja. Gambar dia taklah cantik-cantik macam orang kata sebab dia kena dengan tema. Tema dia adalah orang kata kisah lama, cerita dulu-dulu jadi gambar-gambar dia pun, ilustrasi dia simple sahaja, tak berat, dan teks dia ni, itu yang saya masukkan. Teks ni adalah lebih sesuai untuk anak-anak yang sekolah rendah lah, maksudnya umur 7-8 tahun ke atas. Jadi sekiranya kalau di luar sana kawan-kawan katalah kawan-kawan memang ada buat kerja-kerja NGO ataupun ada buat kerja-kerja yang bersama dengan teenage yang ada masalah-masalah macam ini, buku cerita macam ni boleh digunakan. Buku cerita macam ini sebenarnya dia akan membawa kita menghayati watak-watak tu dan memahami apa berlaku di belakang tu. Jadi mengapa Salamah, walaupun anak kita kata dia berhak tahulah dia tu anak angkat kan. Jadi apa yang menyebabkan apa orang kata Mak and Bak tu menyebabkan mereka tak bagi tahu jadi ada diceritakan dalam ni. Jadi apabila membaca buku macam ni dengan anak-anak,
Walaupun mereka dah pandai membaca kan, katalah anak tu memang umur dah 10 tahun, 12 tahun, tetapi dia secara semula jadi apabila kita baca, kita dapat menyelami watak-watak tu termasuk Salamah sendiri, dan kita dapat merasai bagaimana confusion yang dia lalui. Bagaimana confusion dia tu, maksudnya dalam keadaan dia sedih, dia marah, dia kecewa, pada masa yang sama dia curious. Jadi benda-benda tu mix up, emosi tu mix up. Dan dalam cerita ni ditunjukkan bagaimana Salamah bertanya Salamah bertanya, bercakap untuk mendapatkan apa orang cakap kepastian, seek for seek for the truth lah katanya kan, tapi dengan cara anak-anak lah, bagaimana dia sedih, bagaimana dia melaluinya, dan dia tak pula mengambil keputusan untuk buat perkara-perkara yang tak baik. Jadi bila penceritaannya macam ini, sebenarnya secara langsung bila kita bacakan bersama-sama dengan anak-anak ataupun anak-anak tu baca, jadi kita boleh tanya beberapa soalan yang akan memberi ruang kepada anak yang membaca ni untuk relate dengan kehidupan dia. Jadi kalau kita tahu kalau kita buat kerja-kerja NGO, kalau kita tahu macam ada situasi anak tu jadi anak angkat, kalau ada situasi yang seumpama dengannya, buku-buku cerita macam ini dapat membantu untuk kita membuka pintu perbincangan kalau anak tu macam ada perkara yang dia nak cakap tapi tak sampai. Jadi kita akan nampak daripada soalan-soalan ataupun perbincangan yang dia lahirkan daripada pembacaan buku ini. Jadi macam kita mungkin rasa di Malaysia macam kita tak ada isu lah anak angkat apa semua ni kan, kita tak ada sebab kita tak mengalaminya. Tetapi di luar sana rakan-rakan sekalian, ada keadaan di mana anak-anak dan juga termasuklah anak remaja yang mungkin dalam keadaan confused dengan identiti mereka, dengan status mereka, bagaimana keadaannya. Jadi saya harapkan supaya ada lebih banyak buku-buku macam ini yang kita panggil sebagai jenisnya biblioterapi. Buku macam ini sebenarnya kita ada satu kategori yang dinamakan sebagai buku dalam kategori biblioterapi, di mana kontennya, buku ni penulisannya memang bertujuan untuk membantu pembaca masuk dan memahami dan melalui dan orang kata melepasi fasa emosi-emosi yang dia lalui. Jadi untuk itu saya recommend juga buku ni, What Salamah Didn't Know. Boleh cari sebab penerbit dia Scholastic, boleh cari di sana insya-Allah. Semoga bermanfaat. Jadi sebelum maghrib ni alhamdulillah dekat tempat saya Kajang 7.21 maghrib. Jadi untuk itu kepada yang berpuasa, selamat berbuka. Semoga kita sentiasa mencintai buku, tak kisahlah dalam bentuk apa, buku cerita, buku bacaan, buku fiction, non-fiction, ensiklopedia ke biografi atau biografi yang ke pelbagai jenis buku di luar sana, dan sama-sama kita meriahkan ruang sosial media dengan kepelbagaian konten ni yang baik-baik. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat berbuka puasa kepada yang nak buka puasa. Assalamualaikum.